Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di mana pada hari ini kita akan fokuskan mata pelajaran matematik tambahan untuk murid-murid tingkatan 4. Dan untuk segmen kali ini, saya kira Cikgu Hamimah ingin fokuskan kepada kes berambiguiti. Apa pula itu? Jadi silakan Cikgu Hamimah. Okey, baik. Begitu pun pada prop yang telah saya sediakan. Okey, di sini kita ada dua garisan iaitu garisan B, A dan C duduk atas pula dah. Okey, dan garisan C di sini ya, A dan juga C. Okey, baik. Seandainya saya ingin melukis segitiga ya Mira, berapa banyak sisi yang saya perlukan lagi? Cikgu perlukan lagi satu sisi, Cikgu. Lagi satu sisi. Baik Mira. Okey. Seandainya saya ambil yang ini sebagai sisi ya, saya letakkan di sini. Okey. Adakah segitiga terbentuk? Ada segitiga terbentuk. Betul. Jadi C kita akan duduk di sini. Okey. Panjang ini kita namakan sebagai tinggi kerana segitiga yang terhasil adalah segitiga sudut tegak. Jadi ini kita panggil sebagai tinggi. Baik, seandainya saya tukar sisi, tak nak pakai sisi yang ni, saya pakai sisi yang ini. Ada tak segitiga terbentuk? Tak ada, Cikgu. Tak ada segitiga, betul. Kerana apa? Kerana sisi yang saya gunakan lebih pendek daripada tinggi tadi. Sebab itulah tiada segitiga yang terbentuk. Okey, kita tukar pula, tak nak segitiga yang ni, sisi yang ni. Kita pakai pula sisi yang ni. Okey, sisi ini, sisinya lebih panjang daripada yang ni. Nampak lebih panjang. Okay, jadi apabila saya letakkan di sini, adakah segitiga terbentuk? Ya. Ya, ada satu segitiga terbentuk. Bermaksud seandainya saya ambil panjang lebih panjang daripada H tadi dan lebih panjang daripada sisi satu lagi iaitu sisi C. Tadi kita dah belajar bila sudut C di sini, sisi C di sini, lebih panjang, maka satu lagi segitiga terbentuk. Okey, apa jadi seandainya saya menggunakan satu lagi sisi di mana sisi ini panjang sedikit daripada H tadi dan pendek sedikit daripada C. Okey, apakah yang akan berlaku? Okey, dia akan berlaku dua segitiga. Di mana satu di sini, boleh nampak segitiga. Okey, satu lagi dia akan berada di sini. Nampak? Okey, dia boleh ubah-ubah. Macam tu pula dia boleh ubah. Satu tang sini, satu lagi kat sini. Okey. Jadi perubahan ini bermaksud dua segitiga boleh terbentuk dengan satu sisi. Ini kita panggil sebagai kes berambiguiti. Okey, kes khas di mana segitiga boleh terbentuk dua seandainya sudut di sini ialah sudut tirus, panjang sisi ini ialah panjang lebih sedikit daripada tinggi dan pendek sedikit daripada sisi satu lagi. Okey, jadi saya boleh buat kesimpulan daripada inquiry kita tadi. Seandainya sisi yang kita ambil untuk satu segitiga pendek daripada tinggi, maka tiada segitiga wujud. Kerana segitiga itu tidak tertutup. Seandainya kita ambil satu sisi panjang sama dengan tinggi, satu segitiga terbentuk. Begitu juga sisi yang panjang daripada sisi C, satu segitiga tetap terbentuk. Namun seandainya kita ambil segitiga yang panjang sedikit daripada H dan pendek sedikit daripada C, maka dua segitiga akan terbentuk. Okey, ini yang kita panggil sebagai kes berambiguiti. Okay, boleh? Baik, kita tengok kepada kes seterusnya. Maksudnya macam mana keadaan yang dikatakan kes berambiguiti boleh berlaku. Okey, baik. Sudut di sini ialah sudut tirus 35 darjah. Kita nampak sudut tirus bermaksud ada potensi yang tinggi untuk berlaku kes berambiguiti. Okey, 20 di sini panjang yang diberi, panjang B ke C mestilah lebih pendek daripada 20 dan lebih panjang daripada tinggi. Baik, kita tengok seandainya diberi kepada kita 14 bermaksud sah berambiguiti akan berlaku di mana satu segitiga mestilah bersudut tirus dan satu lagi segitiga mestilah bersudut cakah. Okey, sini sudutnya tirus dan satu lagi cakah. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Kes berambiguiti wujud jika diberi panjang dua sisi A dan C serta sudut bukan kandung A yang tirus. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung adalah lebih pendek daripada sisi satu lagi tetapi lebih panjang daripada sisi segitiga. Okey, boleh? Baik, kita tengok kepada
kefahaman murid saya di rumah, segitiga manakah menunjukkan wujudnya kes berambiguiti? Justifikasikan jawapan anda. Okey, tadi saya dah bacakan syarat-syarat untuk kes berambiguiti. Sekarang kita nak tengok antara dua ni, mana yang berlakunya kes berambiguiti. Mana murid saya nak jawab? Yang mana satu berlakunya kes berambiguiti? Silakan siapa nak cuba jawab. Ya. Khairul Arman, silakan Khairul Arman. Kes berambiguiti berlaku dekat segitiga A. Sebab segitiga ni dah diberi panjangnya dua. Satu lebih panjang daripada tinggi dan satu lebih pendek daripada tinggi dan diberi satu sudut. Okey, Segitiga B bukan kes berambiguiti sebab dia dah beri dua sudut yang berlainan. So, tak berlaku kes berambiguiti dalam segitiga ini. baik. Tahniah Arman. Tahniah. Betul apa yang Arman cakap tadi ya. Okey, kita tengok kepada dua segitiga ni. Tadi Arman cakap A ada kes berambiguiti kerana sudut QPR ialah sudut tirus dan sisi RQ lebih pendek daripada sisi PR. Betul? Sedangkan segitiga B tidak berlaku berambiguiti kerana ada dua sudut telah diberi. Apabila dua sudut dah diberi, kita tak boleh nak adjust lagi dah soal segitiga tersebut. Okey, baik. Memandangkan soalan A tadi, gambar rajah A ada kes berambiguiti, maka saya nak tanyalah murid saya, macam mana rupa satu lagi segitiga dia? Tadi kita cakap kan, kes berambiguiti ada dua segitiga. Betul. So, satu yang macam ni, satu lagi yang macam mana? Boleh tolong lukis murid-murid di rumah? Okey, silakan lukis. Satu lagi bentuk segitiga yang bakal terbentuk kan cikgu? Ya, betul. Macam mana? Siapa nak jawab soalan ni? Nak lukis nanti boleh angkat tangan. Anas Farhan, silakan. Okey. Cuba ya. Ya. Ini tiga segi yang terbentuk. Bagus Anas. Okey, betul jawapan Anas. Baik. Okey, kita tahu segitiga ini yang terbentuk sudutnya sudut tirus. Okey, jadi segitiga satu lagi mestilah mempunyai sudut cakar. Jadi rupanya beginilah. Sudut tirus di sini. Jadi kita akan gerakkan ke dalam, dia akan jadi sudut cakar di sini. Maka ini akan kekal sebagai 4 kerana kita gerakkan RQ ke dalam. Okey, jadi dua segitiga ini kita panggil berambiguiti. Baik, teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, ini ialah contoh soalan yang kerap kali dikeluar. Cuma soalan ini tidak memberikan kita gambar rajah. Apabila soalan tidak memberi kepada murid-murid gambar rajah, anda perlu melukis supaya anda faham dengan jelas apa kehendak soalan. Baik, sebelum kita lukis, saya tengok di sini. Hitung nilai-nilai. Okey, ini sedikit tips untuk murid-murid di rumah. Hitung nilai-nilai bermaksud nilai untuk sudut Y dan sudut Z ada lebih daripada 2. Ada lebih daripada 1. Bermaksud ada 2 jawapannya. Baik, kita cuba lukis. Segitiga XYZ diberi YXZ ialah 40, XY ialah 20 dan YZ ialah 14. Jadi rupa segitiganya beginilah. XYZ ada 40 darjah di situ dan ada 20 di sini. Seterusnya YZ ialah 14. Okey, apabila YZ ialah 14, bermaksud kes berambiguiti boleh berlaku kerana 40 ialah sudut tirus, 14 lebih pendek daripada 20. Okey, boleh? Jadi, kita tahu kes berambiguiti apabila panjangnya lebih daripada H, cara pengiraan saya ambil daripada yang mula-mula kita terbitkan petua sinus tadi, H ialah 12.856, maka kita dapati bahawa ada dua segitiga boleh terbentuk. Baik, kita teruskan dengan segitiga yang pertama. Okey, segitiga yang pertama sudutnya ialah sudut tirus. Okey, jadi apabila sudut tirus, maka kita tahu kita akan menggunakan petua sinus kerana 40 diketahui 14 dan 20 tak diketahui sudut satu lagi. Jadi kita gantikan sahaja dalam petua sinus, maka kita dapat sudut Z ialah 66.68. Okey, seterusnya dalam mencari sudut Y, kerana soalan memerlukan kita mencari sudut Y, so kita tahu 180 untuk cari sudut Y. Sudut ini telah diketahui 66.68. Kita cuma tolakkan dengan 180 kerana satu segitiga 180 darjah dan kita dapati sudut Y ialah 73.32. Okey, ini ialah untuk sudut tirus. Kita dah setuju ada sudut cakar. Jadi kita teruskan dengan sudut cakar. Baik. Kita sudah ketahui di sini ialah 66.8. Ini akan automatik jadi 66.8 kerana ini ialah segitiga sama kaki. Okey, sekarang kita perlu mencari sudut di sini dan sudut di sini. Untuk mencari sudut Z,
prime, mudah sahaja. Satu garis lurus bernilai 180, maka kita tolakkan dengan 66.68, kita dapati 113.32. Okey, seterusnya ialah 180, tolakkan dengan semua sudut dalam segitiga XYZ, maka kita dapati Y ialah 26.68. Okey, ini cara untuk kita menyelesaikan soalan yang melibatkan dengan kes berambiguiti. Okey, baik, kita teruskan dengan melihat kepada soalan SPM, soalan-soalan lazim SPM. Saya berikan masa kepada murid saya 4 minit cukup kot untuk menjawab soalan dahapan. Wow, 4 minit. Tadi bagi 5 minit, sekarang bagi 4. Makin kurang. Okey. Saya bacakan soalan. Silakan cikgu. Jam 4 menunjukkan sebuah segi 4 PQRS. Jika garis lurus PR dipanjangkan kepada suatu titik M dengan keadaan sudut RPS sama dengan sudut MPS dan RS sama dengan MS, cari panjang PM. Okey. Saya bagi hint sedikit. PR dipanjangkan ke satu titik. Jadi PR kita panjangkan. Jadi dekat sini ada sudut M. Okey. RPS sama dengan MPS. Bermaksud sudut di sini tidak berubah. Okey, cari panjang PM. Dengan kata lain, kita boleh P pergi M bermaksud sudut ini daripada sini ke sini yang murid kena cari. Okey, R pergi S juga tidak berubah, bermaksud R pergi S, M pergi S adalah sama. Baik. Jadi ini kita panggil sebagai kes berambiguiti lah. Okey, so ini kekal sebagai 8.599. Okey, baik. Murid saya dah dapat jawapan anda. Okey. Siapa nak cuba jawab? Saya rasa ada murid kita yang dah siap dengan jawapannya. Laju tu. Silakan Azim Imran angkat tangan laju. Sila. Ya, Imran teruskan. Jadi dari sini kita mencari sudut PSM dahulu. Jadi kita tolak 180, tolak 26.6, tolak 45. Dan kita mendapat sudut PSM ialah 108.4. Jadi kita buat PM per sin 108.4 sama dengan 13.58 per sin 45. Jadi kita jadikan PM sebagai perkara rumus dan kita boleh dapat jawapan dia ialah 18.22. Baik, tahniah. Betul, Imran. Okey. Kita bagi, banyak dah bintang Imran tu. Ganjaran untuk kita bagi Imran. 1 lah bintang. 1 bintang. Baik. Okey, terima kasih Imran. Baik, cikgu. seterusnya. Sebabkan Imran dah berjaya menjawab dan juga mengumpul banyak bintang ni cikgu, kita bagi Imran dan juga rakan-rakannya dan rakan-rakan di rumah berhenti berat seketika cikgu. Boleh cikgu? Tak ada masalah. Baik, tahniah kepada semua yang berjaya menjawab soalan yang diberikan. Kita berhenti berat seketika, kita kembali selepas ini hanya di slot menengah atas.